Okay, Assalamualaikum and good afternoon to everyone. Okay, boleh dengar suara saya? Hopefully you can hear my Boleh. voice. Okey. Okay. So first of all for today, okay, before kita mula, sementara kita mula tu, kira kita potong bawang lah dulu. Okay. So you all go to your browser, okay, and please download Dash C++. So you just type Dash C++ there, okay, and then you just download it. Okay. Go to this one, okay, SourceForge, and then just download. Okay. So dia akan tanya lah, download ke nak save ke apa maybe. Okay. Depend on you punya browser setting. So in my case, tak silap saya dia tanya. Okay. So this one you just keep. Okay. For the moment, the file is not that big, around 50 megabyte. Okay. 48 megabyte to be exact. So just leave it there. Okay. So kita boleh lah mula. Okay. So before we continue for today, let's look at what we have learned previous session. Okay. So basically previous session yang the most important part we discussed is about John von Neumann architecture. Okay. So based on the John von Neumann architecture ni lah, okay, we define what is computer. Okay. So computer must consist of control unit, arithmetic logic unit, and also some memory, some register. Okay. So all this usually can be decided inside your CPU. Okay. Cuma memory kat luar and everything is connected there. Okay. So based on the definition of the computer, barulah kita boleh create the generation of computer itself. Maksudnya kita ada daripada zero generation until the fifth generation. Daripada mechanical era to vacuum tube and then to IC and then daripada vacuum tube, daripada mechanical era, vacuum tube, the second generation is transistor, okay, and then baru IC, and then VLIC, and then ULSI, okay, IC. Okay, so that the generation of computer. Okay. And then based on that juga, you should know already, yang kotak hitam tu kita panggil sebagai system. Okay. So to build a system unit, you need a casing. Okay. And the most important component on the casing, inside the casing, is the motherboard. Okay. And the most crucial component on the motherboard is the CMOS chip, okay, CMOS battery, and the BIOS chip. Okay. So bila dah ada semua tu, barulah you start install you punya CPU, you punya RAM, and so on. Okay. Then you will get one complete system. So when you connect your system unit with all the peripheral devices, either input ataupun output device, it will become a dumb terminal. Okay. So from your dumb terminal, which is only hardware lah. Okay. So when you start to install all the three crucial system application ataupun system software, okay, so you will get a computer. Okay. But that computer can only compute but can't help to do your work. Okay. So to help you to do your work, okay, to help to make the computer will be able to help you, you need to also install all the application. Okay. So for this subject, apa yang kita akan belajar sebenarnya adalah macam mana nak buat a simple application untuk membantu kita mengira apa yang kita perlukan. Depend on our case lah. Okay. So for that, kita kena install lah apa yang kita download tadi. Okay. So hopefully you all dah siap download. Okay. So kalau dah siap download, you can go to your folder. Kita tengok saya dah ada dua kat sini. Saya berikan tadi. Okay. So biasanya kalau saya nak install, saya suka run kat sini. Okay. So you right click and then you run as. So you just continue from there lah. Just click OK ataupun agree, accept and so on. Ataupun next. Okay. So please try install now. Okay. Sementara kita continue with our. Okay. Okay, so aside from that juga kita tengoklah what is machine language. Okay, so basically bila kita nak bercakap dengan komputer, there must be a protocol, a way for us to communicate with the computer. Sebab dia mesin, kita manusia. Okay, so there are two kind of language, which is low level language dengan high level language. Okay. So low level language consists of two. The first one is machine language, which basically consists of 0 and 1. Okay, so assembly language pula adalah a simple operand mnemonic language.
Maksudnya dia pendek lah. Okay. Dia biasanya sama ada one operand, two operand ataupun three operand, saya tak pernah tengok. Okay. And then high level language is what we're going to do. So there are a lot of other high level language, but for this class we will focus on C++. Okay. So element of computer system, kita dah discuss tadi. Okay, CPU and so on. Okay. So about computer program. So bila kita nak buat any kind of computer program, dia mesti ada beberapa kriteria lah. Maksudnya dia normal. Maksudnya kalau kita nak suka any application, kita mesti suka kalau output dia sesuai dengan kita punya jiwa. Maksudnya kalau output tu biasanya kena betul lah. Itu yang kita nak. Yang kedua, kalau dia cerita pasal duit, kita suka dia tunjuk ada 2 desimal. Contohlah betul lah. Okay. So the reliability of the output is and then the program efficiency, maksudnya the program achieve the purpose. And kita harap program tu tak hang di tengah jalan lah. Which means the program has no error. Sekejap lagi kita akan discuss juga 3 jenis error, 3 dosa besar dalam programming. Don't worry. So we also want our program to be interactive. Biasanya, maksudnya kita tak naklah program tu dia kira-kira disimpan seorang dalam hard disk. Kita nak dia display kat monitor. Bila dia tanya output kat kita, dia prompt kat kita cantik-cantik, tanya elok. And during development, program also must be readable. Readable tu maksudnya mudah lah kita nak baca. Tak nak lah macam apa ni orang kata tulis hujung hana hujung. Jadi saya tunjuk contoh. Sebab boleh buat macam tu dalam programming. Cuma your program will be very ugly, very tedious to read. Okay. So sebelum kita start juga yang tadi, hopefully your punya installation tak ada masalah. So by right, if your installation doesn't have any problem, you will get something like this. You akan dapat something like this. So leave it as it is. Jangan usik dulu. Leave it as it is. So maksudnya you punya installation tu dah sukses. So tak ada masalah kan. Okay. Okay, so the next one. So jadi saya nak cerita. Ni block comment. Kita cerita yang ni dulu. What happened? What happened? Kita nak cerita. Cerita what happened dulu. So what happened? Okay. So let's go to what happened. Okay. So bila kita buat program, basically dalam C++ when you write a program, any program you write is in terms of source code. Maksudnya dia adalah dalam bentuk text file sahaja. Dia tak boleh di write. So untuk you boleh run program tu dalam C++, dia mesti compile dia dulu. Dia ada istilah compile dia sini, dia mesti compile dia dulu. So once you compile, you tak dapat file yang you boleh run. You hanya dapat file dalam bentuk objek. So you must link your object dengan you punya library. Maksudnya kena ada rujukan untuk program you boleh run. Then only it will become executable. Okay. So apa yang saya mengarut ni, saya tunjuklah. So apa yang berlaku bila you buat program you. So saya kena tunjuk dalam gunakan IDE yang berbeza. Sebab saya perasan tadi bila saya run on apa nak dia? On dev, saya tak nampak result. Dia tak tunjukkan objek code itu. Okay. So when you write any program, maksudnya macam dalam C++ ni. So dalam bola ni, bila you type program, biasanya program ni macam ni. Alah, saya type code. Saya gunakan yang saya boleh copy juga. So let's say I copy this one. Copy this one. Saya letakkan tag. Alamak sana. Ini contoh program yang satu lah. Readable dia low. Kalau you perasan tadi bila kita cerita pasal readability, readability, dia kata letak indentation cantik-cantik dan letak komen. Alhamdulillah saya rekod. No problem. Saya reply message kawan.
dia ada masalah. Okay. So this one, okay. So kalau kita tengok yang saya copy paste tadi dia tak cantik lah, dia bersepah. Okay. So untuk kita cantikkan dia, okay. So kita boleh cantikkan dia dengan membetulkan indentation. Indentation tu maksudnya tab-tab dia. Okay. Indentation tu maksudnya tab-tab dia. Kalau kita tengok kat sini dia punya ni panjang. Okay. Saya tak suka lah dia panjang-panjang kan. So kita boleh pendekkan dia. Kita letak. Okay. So ini cantik lah. Kita punya block comment ni dah cantik. Okay. So yang ini kita punya include line, kita jarakkan. Okay. Yang ini pun kita jarakkan. Yang ini tak ada jarak. Okay. Cuma yang ini kita masukkan dia punya. Okay. So kalau saya tengok yang ni dia punya double quote ni tak cantik lah. So double quote dia kita gantikan. Dan nampak tak beza dia double quote. So bila you letak double quote ni maksudnya you boleh letak kau lah ayat dia. Okay. So kita try this one. Okay, apa yang saya nak tunjukkan kat sini adalah bila you create any file, bila you create any file, it's just a source code. Maksudnya dia boleh review on anything you want. Okay. Maksudnya bila you save as kan this one, okay. Save kan, ni dia ada kat sini. Nampak? Dia berakhir dengan .cpp. Itu maksudnya dia source code lah. Itu yang dia cerita kat sini tau. Okay. Dia kata kat sini your source code. Apa tu source code? Adalah apa sahaja file yang berakhir dengan .cpp. Okay. C++ lah. CPP tu. Okay. Maksudnya ada benda ni. Maksudnya kalau you buka dekat mana-mana pun dia akan rupa yang sama. Maksudnya kalau saya source code ni maksudnya itulah filenya. Okay. So bila kita drag this one, kita akan nampak dia keluar benda yang sama di dalam. Cuma tanpa color-color sebab letak kan IDE nya. Okay. So that's the first one. So you dah berjaya create dia punya source code. Kita tahu ni. Source code. Okay. So bila you compile file, dia akan create you punya object code. Okay. So kita tengok apa dia jadi bila kita compile. So project for this one. Yang ni tak perlu tahu lagi Nampak? Tengok. Nampak tak? Nampak? Dia tambah. Okay, tengok dekat dalam folder ni. Dia saya compile. Dia akan tambah dua. Satu dia punya reference file. Satu lagi object code file yang .obj. Okay, ready One, two, go. Nampak? Dia keluar. .obj. Nama sama. Okay. Tapi dia punya ni .obj. Object file. So object file ni is pre-compile file. Maksudnya dia tak lagi memanggil. Kalau you tengok kat sini ada perkataan include. Okay. Bila ada include ni maksudnya kita nak memanggil file lain. Okay. Mana dia? Jadi, saya dah serai. Saya dulu kat sini. Program. Okay. Baik. Dia pada yang lain dia tak pada reference. So, nampak tak ada .obj. Okay. So this one kita try compile. Okay. Kalau program ini sukses, tak ada error, dia akan keluarkan .obj object file. Okay. So if you try to understand your object file, it's a compile file. Tapi dia masih lagi belum boleh di run sebab dia belum bergabung dengan linker untuk panggil data daripada library. So kenapa data daripada library ni perlu? Sebab in any programming, biasanya kita akan include certain header file, reference file. Maksudnya kita nak hiddenkan the abstraction level of our program. So kita nak hiddenkan benda-benda yang tedious lah. Okay. Kita nampak command ni senang. Cout. Dia kata cout. Cout. Okay. So cout ni nama dia panjang. Nama dia adalah console output. Okay. Untuk outputkan something kepada you punya console. Okay. Console tu adalah benda bawah ni. Okay. Bila you go here, this is your console. Your command prompt is your console. Dia akan keluar kat sini. Sebab programming ni berasaskan console. Okay. Kita cakap senang, console. Tapi untuk komputer, bila kita nak buat benda ni, kalau kita nak buat sendiri, kita kena tahu monitor kita punya address dekat mana, apa data yang kita nak bawa, nak translation pakai library mana, compiler mana. So to hide that tedious process, okay, kita dah telah dibangunkan untuk kita hanya perlu kata komputer console output. Okay. So mana dia nak tahu apa console output ni nak buat, dia akan refer kepada library ni. Apa cerita library ni kan? Library kita,
nama buku yang kita nak pinjam daripada library ni, yang kat dalam gambar belakang kat library ni, nama buku yang kita nak pinjam daripada library ni adalah input output stream punya library. H ni maksudnya header lah. So macam mana linker ni tahu kita nak pinjam? Linker ni apa yang invoke the function of linker ni is the word include. Bila kita nak include something, maksudnya kita nak pinjam buku daripada library. Apa buku yang kita nak pinjam adalah input output stream. Kenapa kita nak pinjam input output stream? Sebab dalam buku ni ada definekan to us what does console output. Okay, so that's why kita masih lagi tak boleh run our object. Okay, so kita try run our object code, the object. Okay, so boleh tak run? Okay, kalau kita tekan enter atas dia, dia akan keluar dia keluar apa? Pin keluarnya. Bagus je. Okay, dah tak keluar apa-apa pun. Okay, so sebelum dia hang, baik saya tutup. Okay, so that's the first one lah. Okay, and then untuk kita menghasilkan executable file, kita kena runkan program kita lah at least one time. Okay, so bila kita run, kita akan tengok dia akan bertambah dalam satu file kat sini yang berakhir dengan .exe. Okay, so bila kita runkan, okay, object code kita tengok apa rupa dia. Itu nak tunggu. So apa rupa object code? Dia pre-compile. Dia kata kita nama file kita is this one. Tadi compile gunakan Borderland. So nama file original dia C++, di mana location dia apa semua, nak include file apa. Includekan untuk kita segala file. Bila kita panggil IO stream tu dia banyak lagi yang dia includekan untuk dan baru dia keluar code yang kita tak nak. Okay, but there are some information that is readable. Okay, so now the last step, okay, kalau kita tengok our flowchart here, okay, so now kita dah kat level ni, dah ada object code. So now bila kita runkan file kita, dia akan linkkan file kita dengan include, okay, untuk panggil IO stream daripada library untuk create satu lagi file baru yang berakhir dengan .exe. Okay, so mari kita tengok apa jadi. Okay, ready? So, kita try runkan dia. Kita tengok kat sini. Dia dah bertambah. Okay, so apa dia buat dengan program kita yang ini adalah sebenarnya, jadi, dia buka. So, kenapa dia buka tutup? Sebab dalam Borderland dia kena tambah. Okay. Jadi kalau dalam Borderland kita kena pinjam dua buku. Tak boleh satu. Lagi satu, console, input, output. Okay. So, apa yang kita nak, kenapa kita masukkan yang itu? Sebab kita nak pakai function get. So, nak pakai function kita kena rujuk kepada buku yang ada dalam library. Header yang ada dalam. So, kita try compile again this one. Okay. Kita try run. So tak tambah sebab semua tak ada kan. Okay. Kita just run this one. Run dulu. Hilang. Okay, dia keluar kat muka. So barulah kita ada program yang kita boleh. So yang ini kita boleh klik terus. Dia akan run. Lepas dia keluar sana. You klik terus dia akan. So that is your executable. Okay. So based on this flowchart, what you need to understand is your original source code is dalam bentuk .cpp. Okay. Bila you compile, dia akan menghasilkan object code .obj. Okay. So bila you run your object code, dia akan menghasilkan .exe, your executable. Okay. Okay. So I will cerita this one. Okay. So hopefully you understand. Any question so far? Ada soalan setakat ni? Okay. Saya kena tutup Borderland ni baru kita boleh buka dah. So juga sampai dia clash. Okay. Okay. So next one. Okay. So semua pun dah settle. Okay. Ada soalan setakat ni about what is source code, object code and executable code? Ada soalan setakat ni? And yes. Sir, nak tanya sikit boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, untuk yang sir buat programming tadi tu, itu yang kita akan buat yang sir suruh download tadi ke? Ke itu kita tengah belajar pasal... Kita akan buat, sepanjang semester ni kita akan buat benda yang tadi lah. Tapi apa yang you download tadi bukan that ID. Faham
Kalau you gunakan yang you all download tadi, sepatutnya rupa dia macam ini. Ini dah. Sepatutnya dia rupa macam ini. Dapat tak? Dev C++. Dapat. Tapi Ah. yang saya cakap tadi tu contoh je lah kan? Yang tadi saya kena gunakan boolean untuk tunjukkan sekuen dia bila kita compile, bila kita run. Sebab kalau you pakai Dev, dia tidak menghasilkan object code tu. The object code is hidden. Faham tak? Dia hasilkan, tapi dia letak kat you punya temporary folder. Ada kat dalam C user tab somewhere there lah. Maksudnya susah saya nak buktikan. Faham tak? Kalau saya pakai that, kalau saya pakai boolean tadi, dia akan do that all the process within the source file punya folder. So senang saya nak tunjuk file tu apa yang dia hasilkan daripada .cpp jadi terhasilnya .obj, daripada .obj terhasilnya .exe. Dalam that tak nampak. Sebab all the temporary file dia letak dalam you punya window temporary folder. Window temporary folder you adalah kat dalam C user something like that. Okay? Sir, Ya saya. jadi kegunaan dev ni sebenarnya untuk apa? Simpan folder ke macam mana? Untuk tulis program macam tadi lah. Kejap lagi saya tunjuk. Ni nak tunjuk kan? Bukan kejap lagi, sekarang nak tunjuk kan? Okay. Okay. Cuma kalau saya run kat sini, saya tak boleh nak tunjukkan yang flowchart tadi tu. Faham tak? Apa yang berlaku. Okay. Sebab tu saya gunakan boolean. Okay. Sebenarnya in the end kita pakai je. Okay. Yang itu just saya nak tunjukkan bahawa your source code .cpp bila you compile dia jadi .obj dulu. Okay. Sebab kalau you pakai that, dia tak nampak. Dia hanya terus tunjuk .cpp terus jadi .exe. Okay, saya tunjukkan ya. Okay, so bila you dah ada this one, the first thing you need to do is you go to file. Okay, make sure you take source file. Jangan sesekali ambil project. Okay. If you create a project, you need to create your own linker file. So dia kompleks sikit lah. So biasakan diri ambil source file. Unless you pergi kerja betul-betul dia dah start take project apa semua. Sebab project ni maksudnya you have multiple of source file. Kalau you setakat belajar macam kita ni apa semua kan, kita hanya menggunakan satu source file. So kita ambil source file. Umpama macam buka satu notepad lah. So dah select source file, you go to that. So keluarlah benda buat. Okay. So bila kita gunakan dev dengan boolean tadi, dia ada beza sikit. Okay. So dalam dev, all the library is pre-compiled library. Okay. Saya panggil pre-compiled library. Okay. So kalau kita try copy the same syntax, okay, the same statement yang kita copy tadi, yang this one. Okay, kita copy this one. Okay, saya dah share dekat apa nama ni, WhatsApp tu. So if you try to copy this one, you kena buang beberapa elemen dan tambah elemen. Okay. Kita pastekan kat sini. Nampak So kita cantikkan jugalah indentation dia and whatnot. Okay. Cantikkan dia X. Okay, so kita try buat macam ni dulu, bagi sama dengan apa yang kita buat macam tadi. Dengan minimum je, kita punya changes. Kita jarakkan bagi cantik dan kita buatkan dia punya cover. So biasanya dia akan color coded. Okay, dah. Okay, so reserve word, okay, biasanya dia warna hitam. Ayat-ayat yang kita boleh tukar biasanya warna. Okay. What else? Itu je. Ni awal-awal. Okay, sebelum kita masuk apa tu komen, buat komen dan okay. So this one, kenapa saya gunakan boolean tadi? Sebab kalau saya pakai gas, saya tak boleh nak tunjukkan .obj. Okay. So what happen here? Saya tunjukkan sikit. Sebab tak nak tunjuk. Okay, so bila saya pergi ke project, okay. Untuk run ni pun lain sikit. So you go to execute and then you open. Okay. So bila kita pakai dev ni, there are a few changes you have to change to your project. Okay. To your permulaan. So kita try tengok one by one. Okay. Bila kita compile, kalau ada error dia akan bagi tahu program kita ada error. Dia tak akan kata salah. Okay. So the first thing we need to do is save our source code. So kita savekan dia. Baik, dia dot. So bila kita try compile, dia dah bagi tahu dah ada error dekat iostream.h. File itu tidak wujud.
Compilation terminated. So dia tak habiskan lah, dia stop kat sini. Dia kata file ni error. Okay. So kenapa error kat sini? Satu, pertama sebab kita tak jarakkan. So kita jarakkan dulu. Okay. So dah jarakkan, kita try lagi. Compile lagi. Kemudian dia kata lagi, oh kat situ masih lagi error. Sekarang kita tahu bahawa lain ni memang ada something wrong. Okay. So the first thing you need to do to know is dalam bila you pakai def, okay, dia punya header file ni dah pre-compile. So you don't need to include the dot. Dot and dot h2, then you compile. Tak boleh. Sabar. Kena tekan. Tunjukkan dia lah. Execute, compile. Ataupun you boleh tekan F9 lah sebenarnya. Compile. So dia akan kata, in function integer main, cout was not declared in the scope. Dia tak kenal pula cout. Dia tak kenal. So, walaupun kita dah kata pakai IO string. Okay. So dalam, siapa nama budak ni? Dalam that, kita kena tambahkan using what? Okay, namespace kita apa? Okay. So dalam that kita kena tambahkan using namespace standard. Okay, maksudnya dalam environment yang standard. Nampak Every statement in C++ usually end with semicolon. Okay, dia tak berakhir dengan nota ke koma. Dia berakhir dengan semicolon. Okay. Kita dah tambahkan yang itu, kita try compile. Nampak tak? Mesej dia dah lain. Dia terus kata tak ada error, tak ada apa semua okey. Kita nakkan yang ini. Bila dia kata compilation result, kita nak paling penting error. Kalau ada warning tak apa lagi. Error tu yang kena pastikan tak ada. Okay? So that's the first one. And then yang kedua, cuba tengok kat sini. Dia ada .cpp, dia terus ada .exe. Dia tak nampak, dia punya .obj tu, tak nampak. Walaupun you just compile tadi, dia dah create umpama compile and run. Your file is ready to run. So ini dia kecanggihan dev lah. Dia skip the process. Dia hidekan that process of creating the object. Okay? Which are good for user. Okay? Sebab you punya ni akan lebih mudah lah. Tak banyak file-file sampingan. Cuma bila nak bagi explanation based on the flowchart tadi tu, how the compilation program process work, dia jadi susah lah untuk saya kalau pakai. Sebab tu tadi saya gunakan volume. Okay? So, by right, this is your alpha. Okay? So, you kena hafal lah this one. You punya permulaan program. So, anything you want to do, you kena start. Maksudnya, bila sebelum start kelas dia, you dah standby dah. Dah siap dah. Hash into IO string, namespace standard, integer main. Open curly braces, close curly braces, dia return 0. Apa sahaja you nak type, apa sahaja you nak type must be within the body compound. Di dalam open and close curly. Nampak Ada soalan tak? So yang ini kena hafal. Like it or not, ini kena hafal. Lain tak payah hafal pun. Nanti lama-lama dia akan melekat kat depan. Okay? Sebab nak inilah yang wajib dia buat. Ya? Ada tak video tutorial untuk buat semua ni sebab korang tak dapat kecap? Tak dapat kecap tutorial? Ada. Ni je yang kena hafal. Tak ada lagi. Dekat Tutorial tak ada. The next session adalah. Oh, you nak that one. Okay. Kalau you nak step by step punya, saya suka pakai this one lah. Okay. W3 School. W2 lah. W3 School. So, this is a good tutorial lah for me. It's sufficient in kalau you nak kembali. And the other one yang bagusnya adalah dia dah ikut kita punya compiler punya design. So, why is it disconnected again? Okay. Saya tak kena. Okay, nampak So you can use this one kalau you nak follow tutorial. And you can try step by step. Yang bagusnya dia punya header sama dengan library dia. Okay. So basically, yang inilah yang you kena hafal untuk minggu ini. Tada. Okay. Ada soalan setakat ni? Any question so far? Very good. Hash include IO string using namespace standard STG.
int main return 0. Tak payah tahu apa dia dulu. Apa dia? Any question so far? Saya akan katakan. So Ya, saya. kita orang semua akan hafal benda yang sama ke setiap orang lain-lain? Sama. Ini you punya Al-Fatihah, you punya permulaan. You nak start buat program ini. Tapi nanti bila projek saya bagilah soalan lain-lain. Tapi dia punya starting sama. Maksudnya you punya mungkin kena buat A sama dengan B tambah C. Kawan you mungkin kena buat E sama dengan Z tolak W. Macam tu lah. Itu je beza dia. Tapi nak buat apa semua mesti dalam tu. Mesti di dalam body compound. Mesti berlaku di dalam body compound ini dan mesti ada kesemua sekurang-kurang. Bila you start pakai mathematical function apa semua, nanti you akan include lagi banyak library. Okay. Ini ada question? Apa? Yang permulaan ni namanya apa? Dia punya yang kita belajar yang mula ni. Dia punya tajuk tu Ni. kita kena hafal. Tajuk dia. Saya pun tak tahu nak bagi nama apa. Sebab tu saya create nama dia apa? Al-Fatihah. Sebab saya tengok Al-Fatihah maksud dia permulaan. Bila kita baca tafsir kan, Al-Fatihah maksud dia permulaan. Inilah permulaan kita nak belajar programming. So, ini tak tahu, saya tak tahu nak bagi nama apa. Tapi ini macam orang kata macam this is the basic syntax you need to have in order to start C++ programming. Okay. Ini ada question, hopefully it's answer, it's hard. So, you hafal dia, blindly hafal. Jadi saya cerita lah apa benda ni. Okay. Sir, lagi first satu of all, dalam buku. Dalam buku. Kita orang nak kena baca part mana kalau yang bahagian ni? Bahagian ni yang part yang saya share tu lah. You ada buku ke? Saya pun ada buku. Kita orang ada buku. Mungkin dia lupa buku tu. Baca chapter 1 lah. Ini chapter 1. Kalau ikut slide ni, somewhere around there. I don't know. Saya tak ada buku lagi. How do buku tu like? I have no idea. Sir nak tanya. Dia kalau ikut yang ayah saya. Untuk kalau contoh kalau dapat soalan nanti saya akan bagi, soalan yang untuk letak jawapan Al-Fatihah tadi tu, apa nama bentuk soalan dia? Macam mana? Soalan dia? Dia buka je lah soalan lain. Soalan dia in the end, hopefully, you must be able, you must be able to answer this sort of question. Okay. So by the end, so when we start to do programming next week, you should be able to answer this kind of question. Senang je soalan dia. Lebih kurang macam ni lah soalan dia. Orang menakutkan je tanya soalan macam ni. Sure. Don't worry. I will help you until you be able to answer this question. Okay? So soalan dia macam ni lah. Dia akan beritahu apa condition dia, apa semua. So slowly kita akan cover all this. Kita akan start like. Don't worry. Jangan takut. Okay, boleh. Okay. Dah nervous lah. Boleh Boleh start. Okay. So yang ini kena biasakan diri lah dengan dia punya. Okay. So first of all, supaya saya tak lari, saya kena tengok. Juga. Takut saya cerita tak ada cakap. Okay. So the first thing we need to talk about good programming style. Apa maksud readability, indentation and comment tu. Okay. Itu dia tu. Indentation tu maksudnya macam ni lah. Okay. So now dia masih lagi macam ni. Okay. Nanti bila you dah start belajar next week, dah akan jadi macam ni. int x equal to 0. Rasanya you all dah faham ni. Senang dia. int 0 lah. int x equal to 4. Okay. int y equal to 7. Sebabnya senang budak tadikal ni. int z equal to 0. Okay. Dan kita akan kata int in. So dah declare. So z sama dengan siapa nama dia?
X tambah Y. Okay, X tambah Y. Dan kita akan kata mana ni. Okay. Dan kita akan formkan problem. Kita akan kata the answer is and typekan jawapan dia which is yes. So this is what you will do lah. Okay, so this is simple program. Okay, maksudnya apa kita buat? Kita declare a variable apa semua. So the first thing yang dia cakap tadi, okay, it must have good indentation. Inilah maksud good indentation. Maksudnya sekarang, bila you jumpa satu body compound, bila you buka je body compound yang baru, okay, open curly braces yang baru, you tolong tagkan satu ke dalam. Nampak? Dia tag satu ke dalam. Okay. Sebab nanti program you akan panjang macam soalan tadi. Bila you dah start ada if katakan dalam dia punya proses. So you akan kata, nak buat yang Z ni macam ni direct kan. Okay. So nanti someday bila you dah makin seri, you akan kata, if only X is larger than Y. Then only do this. Nampak tak? So kalau you kata macam ni, dia dah tak cantik. Okay. Ataupun kalau you letak pun body compound kat sini, dia dah tak cantik. Okay. So biasanya lepas kita create a new body compound, okay, kita akan satu tabkan dia ke dalam. Macam tu. Itu maksud indentation. Dia punya tabbing, tabbing tu cantik. Dia kemas. Maksudnya nanti bila ditambah lagi apa semua, katakan you buat nested. Okay. Or else, kalau ni dah betul pula, you check lagi. If, aku kata lagi, if Z pula lagi besar daripada Y. And then, baru do, okay, then only do something else. So, dia akan tambah lagi. So, dia akan lagi ke dalam, and so on. Kenapa saya tekan insert? So, kat sini, you buat lagi satu. Katakan, you update lah. Kalau dia lagi besar, so Z, you letak sama dengan 100. Nampak tak? So maksudnya bila kita, as we go along, kita akan banyak lagi control structure yang kita akan belajar. So kita akan banyak jumpa this open and close curly braces. Okay? So pastikan you punya program tu indentation dia cantik. Maksudnya every time ada body compound yang baru, dia satu tag ke dalam. Bila ada yang baru, satu tag ke dalam. Bila tutup, dia patah balik. Patah balik tu maksudnya kat sini, kita boleh lah letak apa-apa kita nak letak. Katakan kat sini kita nak letak X sama dengan 8. Nampak? Bila dah tutup, dia jadi sama balik. Bila buka yang baru, dia ke dalam. Okay? Dia sama macam ni. Saya nak tanya. So that what saya. Okay. Untuk yang setengah buat ni, dia kena letak setiap kod tu ikut turutan ataupun kita boleh letak suka hati. Lepas tu dia punya kod-kod yang kita letak. Kod-kod yang kita letak ni dia ada bawa maksud apa-apa tak? Macam 8 lepas tu 100. Tu membawa maksud apa macam tu? Yang ni tak ada apa-apa. Yang ini saya main tulis je. Tak ada makna apa-apa. Saya pun tak tahu apa dia nak jadi. Okay. Apa ni? Kena ikut susunan. Okay. That's a good question. Okay. So by right. Dalam ni kita ada tulis. It's a sequential programming. Tak ada tulis. Dia ada tulis kat atas. Sequential. Consequence. Step by step. Okay. Okay. So dia tak cerita. Okay. So bila kita buat program, biasanya program kita dalam bentuk sequential lah. Maksudnya bila kita baca program dan bila kita run program, dia mestilah daripada atas ke bawah. Okay. Maksudnya apa yang you nak berlaku, mesti kalau you kata nak buat ini, kalau katakan you nak buat, maksud sequential tu adalah macam ni. Katakan kalau you nak buat Z tambah apa ni? Z sama dengan X tambah Y. Okay. And then baru you nak buat, okay. Kalau and then baru you nak buat, katakan X tambah X sama dengan Z tambah Y. So yang ini mesti berlaku dalam bentuk sequential. Maksudnya kena pastikan betul you punya you nak buat ini dulu baru nak buat. Dia tak boleh buat ikut suka sebab dia tak tahu apa yang you nak buat. Dia tahu baca daripada atas ke bawah. Dia kena ikut dia punya sequential. Sebab tu biasanya ni yang nak masuk. Okay, lepas indentation, biasanya kita akan bagi tahu dalam program, okay, kita akan letakkan komen.
Comment tu maksudnya rujukan kita. Biasanya bila kita buat program, kita akan beritahu the first few lines ni adalah our declaration punya part. Declaration punya part. Yang ni tak kisah huruf besar huruf kecil. Okay. So biasanya after declaration, kita akan ada input punya part. Itu gunanya comment. Untuk kita buat nota kepada diri kita. Okay. So after kita buat input, biasanya this is our process pertama. And then the last one yang cout ni apa sebenarnya computer output, console output, ini adalah output punya part. Itu kegunaan comment. Sebenarnya nak bagi nota kat kita. Oh ini input, ini output, ini proses. Okay. So kita tahu dia berlaku dalam bentuk sequential. Maksudnya by right you have to declare before you can use your variable. Okay. So this is one way to do comment. Okay. So ini kita panggil sebagai line comment. So if you refer to the notes, there is also another one we call as block comment. So block comment ni biasanya untuk karangan, untuk cerita yang panjang. Okay. So biasanya kadang-kadang nak cerita kan. Okay. This is my first program. Okay. So it was developed on first April 2. Okay, first April 2021. Ceritalah lagi tak apa nak cerita sejarah hidup apa semua kan. Okay. So kalau you nak pakai line comment boleh. Cuma masalahnya you kena letak kat setiap line. Okay. Which tedious job lah. Okay, bila you nak buat. Okay. So apa yang kita biasa buat bila you ada karangan yang panjang, okay, komen yang panjang, kita gunakan block comment. So block comment dia tak macam line comment. Line comment dia hanya ada starting part. Okay. Bila block comment dia ada starting part. Okay. Kalau kita buat starting part sahaja sampai ending part, dia akan komenkan semua sekali. Dia komenkan sampai bawah jadi biru. Okay. So untuk itu kalau kita dah buka block comment kat sini, kita mesti tutup kat mana yang perlu lah. Barulah yang lain akan run seperti biasa. Okay. Okay, that's about comment. Okay. Lagi apa saya nak cerita? Apa yang saya kena cerita sebelum kita try? Sebelum you all try pula. Okay, so in any program, okay, biasanya kita ada standard lah. Okay. Oh sorry. Okay. So sebelum tu, saya kena tunjukkan yang dosa-dosa besar dalam programming. Okay. So dalam programming kita ada 3 dosa besar yang kita panggil sebagai error. Okay. If you refer to the slide, we will be talking about program error. Okay. So program error ni simple. Okay. Program error yang pertama is very simple. Program error yang pertama adalah kita panggil sebagai syntax error. Okay. So syntax error ni apa maksud dia adalah contoh kesalahan ejaan. Okay. So kita tahu bahawa setiap line di dalam programming, setiap statement di dalam programming mesti berakhir dengan semicolon. Katakan kalau you terlupa letak semicolon, dia akan bagi tahu you ada error. So, kita try compile. Okay, dia kata ada error. Dia kata ada error why not declared in scope. Okay, tak ada masalah. And then kita tengok, dia kata ni. So kita biasanya tengok error paling last lah. Maksudnya itu line yang merah ni. Okay. So dia kata why tak ada. So kita tengok. Dekat sini tak ada masalah. Okay. Dekat line 15 tak ada masalah. So kita pergi ke line merah seterusnya. Line 9. Kita tengok line 9 cantik. Semicolon ada, assignment statement ada, declaration cantik. So bila you nampak cantik, you baca ke atas. So you check lagi atas. Yang ini tak ada semicolon. Ini code error dia. So you fix there, then you try to compile. So ini contoh syntax error. Dia very simple error lah. Kesalahan ejaan dan tata bahasa. Maksudnya, you letak arrow, tapi arrow you terletak satu sahaja. Dan dia hang lagi sekali. Right? So katakan arrow you terletak satu sahaja. Dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Dengar. Tadi hilang. Okay. So macam yang ni tengok Yang ni saya letak satu je arrow. Okay. Maksudnya ada kesalahan ejaan lah. So bila kita compile balik, what happen here is dia akan beritahu ada error. Dekat sini. Line 27. So
So kita pergi ke line 27, kita tengok apalah silap. Oh tak cukup arrow. Sorry tak kan? Ataupun arrow you salah arah and so on. So banyak sebab lah boleh menyebabkan syntax error. But the good thing about syntax error is it's easy to detect. Maksudnya senang kita nak tahu apa syntax error. Sebab syntax error ni dia boleh dikesan oleh compiler. Maksudnya kita tak payah fikir. Kalau compiler kata ada error tu adalah. Percayalah cakap compiler. Carilah sampai lubang cacing apa kesilapan. Okay. So syntax error is easy to detect with your compiler. Okay. Sebab itulah kerja compiler. Dia mencek syntax error. Okay. So the second one we call as logic error. So kita skip dulu runtime error. The other one is logic error. Logic error. So logic error ni is error, simple error. Dia biasanya simple error, cuma dia tidak berlaku pada masa kita tengah compile. Okay. You hanya boleh detect logic error ni pada masa you run di punya program. Maksudnya katakan you buat simple macam ni. Okay. 4, 7 macam ni kan. Dan you buat dia punya proses macam ni kita buat tadi. Buat yang simple punya. Kita delete pada ni. And then you prompt-kan dia punya output. Ada case yang kecil kan. So yang ini kita punya proses lah. Okay. So you dah tahu. You tengok kat sini pun you dah tahu. X sama dengan 4, Y sama dengan 7. So kalau X tambah Y, 4 tambah 7, you dapat 11. Okay. Tapi tiba-tiba bila you run, answer you tak keluar 11. Itulah contoh apa ni namanya logic error. Program you tak logik. Kenapa jawapan aku jadi salah? It's not what you expect. Okay? The result does not reflect what you want. Itu contoh logic error. Program ni jadi tak logik. Okay? And the other one, the last one is runtime error. So logic error dengan runtime error ni you hanya boleh nampak bila you run program ni. Kalau syntax error, masa you compile lagi, awal-awal your compiler dah bagi tahu. Okay. Dia. So, apa tadi namanya? Runtime error pula adalah contoh macam ini. Okay. Tapi definitely sikit lah runtime error. Runtime error dia berlaku dua. Kalau kita tengok dekat notes ni, dia kata runtime error bila you divide something with zero. Itu benda yang paling senang. Sebab runtime error contohnya kalau kita buat dalam calculator, dia akan tunjukkan kat kita ada error 5 bahagi 0. Dia akan kata cannot be divided by 0. So dia checkkan sebelum kita error. Okay. So untuk runtime error sama juga dengan kita katakan you dah buat apa semua kan, dah tambah dengan apa. So the next one you buat apa? Okay, dah dapat Z. And then dah dapat Z. So tiba-tiba, tak payah tiba-tiba. You buat. Katakan you buat X1 lah. Okay. You punya program dah cantik. A sama dengan X tambah Y. So A dah dapat 11. The next one you nak buat adalah A juga. You nak update the value of A sama dengan A bahagi dengan Z. Tiba-tiba you bahagi dengan kosong. You tentu update ni. So you will hit a runtime error. Okay, divide by. So another example of runtime error is yang tak cover dalam you punya syllabus lah. Sebab you tak ada chapter array. Okay. So another is array out of bound. Okay. So biasanya dia akan hang. Tapi untuk def ni dia skip the hanging part. Dia akan matikan you punya program. Okay. So kita boleh juga declare variable array macam ni. So 3. Okay. So kita tahu size array kita ni 3 lah. Value dia 5, 9, 7. Macam tu. Okay. So biasanya bila array kita akan display gunakan looping. So kita buat start into A sama 0. Okay, indexing array start dengan 0. Yang ni tak perlu tahu lah. Just enjoy. Okay. Less than the size 3. And then A tu kita multiply 1. So ni dah ada intention, so we start it out. So X is on the location of A, so we display that. Okay. So this one by run, dia tak ada error, cantik. So maksudnya kita boleh run, kita punya program, salah. Kita run kat sini hari ni. Okay.
Dia akan dapat sama. 5, 7, 9. 5, 7, 9. Cantik. Ya. Tapi kadang-kadang kita tersalah. Dia terletak displaykan array daripada kosong sampai kurang daripada 10. Maksudnya nak display kosong sampai 9. Tapi array size ni 3 je. Almari you kata you boleh almari 3 pintu. Tapi you nak bila you buka pintu, you buka sampai 9 pintu. Itulah maksud array out of bound. Almari you, you minta almari lebih besar daripada almari you. So what will happen in this one, kita tak dapat nak pastikan sebab dia akan dump. Dia tak bagi program good lagi. Dia sebut lah. So kita try run. Dia akan tengok, dia akan hit error macam ni. Sebab dia akan hit error which is apa? Mana datang value 3? Dia jadi tak logik program ni. So dia jadi out of bound. Dia just ambil the next value dalam you punya memory. So mana datang 3 ni? Mana datang nombor 8, 4, 5, 1 berapa juta ni? Okay. And mana datang kosong, this number. So this is an example of array out of. Cuma yang bagusnya bila you pakai def, dia dumpkan dia punya array out of bound. So you punya program tak. Okay. So this is an example of runtime. Kita namakan sebagai array out of. Sebenarnya kalau bahasa orang putih kita kata array out of the boundary. Sepadan dia. Jadi dalam program ni ayat kita nampak macam gah. Okay. So back to the original. Okay. So ni permulaan ni lah. Sebab tu saya kata ni permulaan. So ni nak buat apa semua you ubah dalam body compound. Tapi yang lain semua masih lagi sama. Okay. So that is 3 error. Okay. 3 dosa besar dalam programming. Kita ada syntax error berlaku pada masa compile and then logic and runtime yang hanya boleh dikesan pada masa running the program. Okay. Dan ni kita dah discuss. Okay, to develop any program, biasanya kita buat step by step lah. Ada PDLC dia. Maksudnya first you analyze the program, baca soalan tu. Kedua you design the solution. Okay. To design your solution, there are two ways. Okay. Sama ada kita pakai pseudocode ataupun kita pakai flowchart. Okay. So yang ni bolehlah discover sendiri. Mana buat flowchart, senang je. Okay. So start dengan any default. Dia biasanya dalam oval punya shape lah. Okay. And then parallelogram ni untuk input ataupun untuk output. For any other process, kita akan pakai di rectangle. Okay. For selection, kita akan pakai diamond. So yang ni nanti slowly kita try discuss. Okay, so that's for introduction. Any question? Okay. So habis kita pasal slide. Ada soalan untuk hari ni? Any question so far? So sebenarnya, okay. So kalau kita tengok this full program, so apa yang kita nak buat adalah first you need to memorize this one. Okay. So kenapa you kena memorize ini? Sebab itu yang mudah. Okay. Tapi kalau kita nak ikut jalan susah boleh. Okay. So in any program, let's say kalau kita copy yang tadi, ada example for our program today. Okay. So just nak tengok you punya compiler run tak. So we try to copy this one. Try to copy this one. Here. Salah. Alamak. Lah. Saya suka dia ada jarak-jarak lah. Nampak kemas, tak nampak. Orang kata padat. So that is a good programming convention. Okay. So this one dah okay. Okay, maksudnya kita expect output dia keluar. Siapa nama dia? Keluar. Output dia keluar hello user welcome. Okay. So apa kita boleh buat adalah kita try compile. Okay. Compile. Okay. So kita tengok bawah ni dia kata tak ada error, maksudnya program kita cantik. Kita boleh. So bila kita run, dia keluar apa yang kita type. So yang anything between two double quote, okay, pembuka kata dan penutup kata you boleh tukar ayat. Okay. So apa yang kita boleh buat kat sini adalah kita boleh tukar-tukar ayat dia. Okay. So the first thing, okay, to understand library is, kita ada satu perkataan unik kat sini. This is console output ataupun cout lah. You nampak dia sebagai cout. Cout ni apa? Okay. Saya tak nak tahu cout ni apa dan macam mana dia bekerja.
Itu idea dia. So saya nak kita tahu bahawa cout ni in the end akan mengeluarkan output kepada kita punya konsol kotak hitam. Output kepada user. Itu je yang kita nak tahu. Kita tak nak tahu dia akan display dekat monitor melalui konsol and so on, apa semua kita tak nak tahu. Semua itu telah didefinekan, apa cout ni boleh buat dan mampu buat is already defined inside our IO stream punya header file, input output stream punya header file. So kita tak perlu nak tahu itu. Itu kegunaannya kita merujuk header file. So macam mana nak memaksa dia merujuk, kita mesti linkkan dia menggunakan perkataan include. When we type the word include, #include, we are actually calling the linker. So linker akan linkkan kita kepada library untuk meminjam buku yang bertajuk input output stream. So inside this header file, so there is a definition what is console output. So itu antaranya lah. So maksudnya kalau kita tak letakkan IO string, katakan kalau saya buang. So kalau saya buang, walaupun dia sama, tanpa itu sahaja, kejap lagi dia akan kata, apa cout ni? Kenapa tak bagi tahu apa cout ni? Macam mana nak buat kerja? Nampak dia kata, cout was not declared in this scope. So dia tak tahu apa guna cout ni. So untuk bagi tahu kat dia, cout ni ada mana? So please refer to the library. Please refer to the library in the book of header yang bernama IO string, input output string. So dalam buku ni dia dah definekan apa itu. Kalau kita try compile lagi sekali, kali ni dia kata, tak ada masalah. Everything is successful. Kenapa? Double. Nampak dia bagi warning. Try compile sekali. Dia cantik. So selain daripada IO string, banyak lagi lah library lain yang kita akan cover as we go. So front/any stand for new line. Maksudnya dia akan bagi kita line yang baru lah. Tapi kalau you tak suka dia kat situ, you juga boleh gantikan dia dengan endline. Tapi bila endline kena letak dekat ayat ya. Maksudnya kalau kita tak letakkan new line ataupun endline, what will happen is dia akan jadi kalau kita tak letak. So apa lagi? Execute, compile. Nampak? Ayat tu jadi bersambung. Walaupun kat sini kita type je secara berbeza, dua line yang berasing, dia akan bersambung sebab kita tak cakap dengan dia please separate the line, please create a new line ataupun please execute the end line. Tak ada. So apa kita boleh buat kat sini, kita boleh letak kat sini and bukan one, E-N-E. So that is one way to enter. Maksudnya nak ayat tu ke bawah. Either you pakai end line macam ni. So what will happen here? Welcome user end ni, dia takkan bersambung lagi. Dia akan ke bawah. So kalau you nak letak kat tengah-tengah ayat, boleh juga buat yang sama. Sama ada you letak end line kat tengah-tengah macam ni. Tutup. Sama ada you letak kat tengah-tengah macam tu. Ini dia akan split lah. So kita boleh expect, saya boleh kata output dia akan jadi hello user, welcome to C++ kat bawah. Sebab kita letak endline kat tengah-tengah. Pun boleh juga. Dia akan execute macam mana yang kita. Kita run, akan tengok C++ tu jatuh ke bawah. So selain daripada pakai endline, you juga boleh pakai new line. Tapi new line ni tempat dia berbeza sikit lah. New line tempat dia akan berlaku di dalam usernya string statement. New line. So ini stand for new line, ini stand for end line. Tapi the effect, the result will be similar. Sebab dia akan nampak sama. Dia akan ke bawah. So maksudnya kalau you nak buat enter banyak-banyak, ada dua option. Katakan you nak letak jarak, misalnya ni jarak dia dekat kan. Kalau kita tengok jarak dia dekat-dekat kan. Macam mana ni? Jarak yang ni dekat-dekat. So let's say kalau you nak letakkan dia jauh-jauh, kita boleh buat. Kalau nak jauh lagi, letaklah banyak-banyak. Tapi kalau you buat macam ni, saya suka buat macam ni sebab dia nampak kemas. Dan obvious lah berapa line kita.
Ada orang dia tak suka macam ni. Dia kata nampak tak profesional. Kan? So everything nak see out. Jom dulu gitu. So kalau you jenis orang yang macam tu, apa yang you boleh buat adalah you gunakan see out juga. Tapi instead of letak n-line banyak-banyak, you letakkan new line banyak-banyak. So apa kita boleh buat? Instead of pakai n-line, you juga boleh pakai new line. So maksudnya apa yang kita buat kat sini, macam compile dia akan lebih enter ke bawah. The second line will be further down. Nampak? Dan kita buat di sini 6 line ni kan, tapi ni ada lebih dia dekat. Total ada lebih kurang 10. So ini among the introduction. So kenapa kita kena ada include? Sebab kita nak memanggil linker untuk meminjam something daripada library which is a header book called IOStream. Kenapa kena ada IOStream? Sebab kita nak pakai function console output dengan nanti ada CIN apa semua. So using namespace standard ni adalah untuk memberitahu this compiler we are running on a standard space. Itu kan. Dia macam standard programming style. So back again. So for today as a conclusion, you need to memorize this one. That's all for today. Any question? Ada apa soalan? Ya saya. Sir rekod meeting ni? Ini rekod 1 jam 1 minit. Boleh tak kalau kita buat Google Classroom, sebab dekat U-Future kalau upload apa-apa dia selalu gateway tau. Dia selalu down. So kita orang ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk. Kat mana? Sini? Website? Yang meeting ni kan se-record, kalau boleh masukkan dalam Google Classroom. Kita orang boleh ulang balik. Okay. Saya akan cuba upload ke dalam itulah satu nama juga uang. Lepas YouTube. Boleh tak kalau kita guna Google Meet instead of Webex? Kita guna Google Meet? Kenapa nak pakai Google Meet? Sebab dia bukan ada limit masa. Google Meet dia limit dia 100 orang. Ini sebab sebab saya ada yang kelas, saya ada 120. Saya pakai ni dulu. Pakai Google Meet. Google Meet dia ada masalah recording lah. Dia tak record selama-lama. Dia record sebulan ni kot. Supaya tu akan hilang. Sebab saya tak suka dia. Sebab Webex kan ada yang kadang-kadang tersekat. Kadang-kadang tak dengar, kadang-kadang lag macam tu. Okay, boleh. Saya akan cubalah. Tengok macam mana. Kalau tak boleh tak apa sih. Tapi dia punya sebab saya tak suka dia sebab saya kena kejar dia punya recording. Sebab tu saya tak suka Google. Google apa benda orang nama. Google Meet. Tapi kita akan try. Kita tengok macam mana. Alright. Thank you. Okay. Ini ada question? Request. Banyaknya request. Ini ada question? Tak ada? Okay. So please try. Okay. Nak try dia simple je. You can either use the School punya tutorial tu. Follow dia step by step je. Dia punya coding dah nampak cantik. Similar to us. Ada namespace and so on. Tak ada .h and so on. Okay. And then ataupun you boleh try copy paste lah. Okay. Just edit until you hit no error. Okay. So you all dah try sekarang. Boleh compile tak? Tak ada masalah. Cuba try compile. Kalau ada masa ni. Sir nak tanya. Ya saya. Memang semua benda yang kita buat kena ada komen ke? Tak juga. Tak semestinya. Tapi seelok-eloknya kita komen kat mana yang penting lah. Okay, maksudnya biasanya dalam program kita, yang kita start belajar full nanti, kita akan start program macam ni. This is the declaration part. Okay. Kita akan komen 4 je biasanya. Okay, declaration part. Itu nanti ada input part. Okay. Kenapa saya suka letak komen ni? Sebab nanti senang saya nak cakap you all salah dekat area mana. Dekat area process, dekat area output. Oh, okay. So biasa komen yang saya letak hanya ini sahaja. Okay.
Kalau nak letak komen-komen yang lain boleh juga. Right. So, any other question? Kenapa saya tak tunjukkan komen dalam ni? Sebab komen kan will be ignored by compiler. So, that's why saya tak tunjuk. Dia tak penting sangat, cuma it will be good to have. So, it will help with the explanation. Okay, any other question? Ada lagi soalan? Tak ada? So, kalau tak ada, I think that will be all for today. Okay, so please try